Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fikri. Jom kita belajar kerana ilmu Allah itu luas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, anak murid Ustaz tahun 5. Okey. Hari ini kita teruskan pembelajaran PDPR kita di dalam bidang akidah, iaitu nama Allah Al-Malik. Nama Allah ni ada 99, betul. Dan kita belajar satu nama Allah pada hari ini, iaitu Al-Malik. Al-Malik. Boleh tengok buku teks muka surat 66. Jadi kita tengok dan belajar daripada buku teks pada hari ini. Baik, insyaAllah. Jadi objektif ataupun matlamat pembelajaran, apa yang kamu akan dapat selepas kamu belajar ataupun mengikuti video pembelajaran pada kali ini, yang pertama ialah kamu boleh menyatakan pengertian Al-Malik. Yang kedua, menyatakan hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik. Yang ketiga, menyatakan dalil nama Allah Al-Malik. Yang keempat, menjelaskan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Jadi empat ini yang akan kamu ketahui ataupun yang akan kamu dapat selepas kamu mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita teruskan. Baik, kalau kamu tengok buku teks kamu, di situ kita tengok ada beberapa orang murid, bersama dengan ustaz mereka. Mereka pergi ke satu pameran, mungkin pameran sains. Kamu tengok situ ada pameran sains. Maka di situ ustaz tu cikgu sains mungkin. Dia kata apa? Cakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan matahari. Cikgu tu kata betapa hebatnya cakrawala ataupun galaksi yang berada di angkasa tu. Dia meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan matahari. Kemudian ada seorang, kemudian dia sambung lagi, cikgu tu sambung lagi, planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Di sini apa sebenarnya yang cikgu tu nak tunjuk? Betapa tersusun dan teraturnya planet-planet yang ada di angkasa sana, dengan susunan yang sangat cantik. Kemudian cikgu tu kata lagi, bumi itu berputar dan beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Kalau kita tengok, wow, siapakah yang mencipta segala benda ini? Siapakah yang mentadbir segalanya? Siapa yang mengatur? Semestinya kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, kita katakan yang mengatur segala-galanya ini, yang mengatur planet-planet ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian murid itu jawab, Subhanallah, hebatnya. Siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan. Tengok muka surat yang sebelah. Hari ini kita akan belajar mengenai nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik. Al-Malik. Ada satu nama Allah dipanggil sebagai Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Di sini ada dua orang ni, dua orang pelajar perempuan. Dia berjumpa dengan ustazah dia. Dia tanya, ustazah, apakah arti nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik? Apa itu Al-Malik? Dia tanya dengan ustazah. Maka sinilah pengertian dia. Nanti kalau ada latihan, ustaz tanya apakah pengertian Al-Malik, kamu ambil daripada sini. Ini adalah pengertian Al-Malik. Apa kata ustazah? Al-Malik bererti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik bererti
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pemerintahan, pentadbir, dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Al-Malik itu maksudnya adalah yang menguasai. Allah lah yang menguasai. Allah yang menguasai kita, Allah yang menguasai bumi, Allah yang menguasai segala planet-planet. Tak ada benda yang tersembunyi daripada Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Maksudnya Allah itu lebih mudah Al-Malik ini kita kata Allah itu ketua. Allah itulah yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Dan nama Allah tadi Al-Malik itu yang menguasai, maksudnya dialah pemerintahan, dialah pemerintah, dialah ketua, dialah pentadbir, dan dialah yang memiliki mutlak segala-gala yang ada di bumi dan di langit. Apa yang ada di bumi? Contohnya macam kita manusia, kita berada di bumi, maka kita di bawah pentadbiran Allah, kita di bawah kekuasaan Allah. Pokok-pokok, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya di bawah pemerintahan Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Itu maksud dia. Allah Al-Malik, Allah itu ketua, Allah itu pentadbir. Itu maksud Al-Malik. Baik. Yang ketiga, ada seorang pelajar perempuan, dia kata, Ustazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Dia kata Allah ni yang mentadbir kita, yang menjadi ketua kita, dia mentadbir kita ni dengan penuh bijaksana. Macam mana bijaksana? Contohnya macam kita manusia, Allah cipta kita manusia, Allah letakkan juga rezeki dengan kita. Allah tanamkan juga pokok, Allah tanamkan tumbuhan untuk menjadi makanan. Allah letakkan air, Allah letakkan sungai sebagai sumber minuman kita. Maksudnya Allah tahu itu keperluan kita, itu kehendak kita, Allah letakkan. Menyatakan situ bahawa Allah itu bijaksana dalam menjadi pentadbir, menjadi ketua kepada kita. Baik. Yang keempat, ada seorang budak lelaki itu dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Allah mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Allah takkan menjadikan sesuatu itu sia-sia. Kenapa Allah jadikan hujan itu sebagai sumber minuman ataupun sebagai sumber kehidupan untuk tumbuh-tumbuhan yang ada dekat bumi? Apabila memang hujan, mereka menjadi lebih subur, dan tumbuhan itu apabila dia membesar, dia menghasilkan buah, dan buah itu pula dimakan oleh kita manusia. Maka Allah mencipta sesuatu itu saling memerlukan. Kenapa Allah cipta gunung? Kenapa Allah cipta bukit? Disebabkan gunung itu menjadi pasak untuk menahan daripada berlakunya perkara-perkara ataupun bencana-bencana yang tidak diingini. Allah jadikan kenapa lautan itu macam ni. Semuanya ada hikmah, ada kegunaannya, dan Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Semua mengikut kehendaknya. Baik, yang kelima, ada seorang lagi pelajar perempuan itu dia kata seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apabila kita mengetahui bahawa Allah itu merupakan pemerintah, Allah itu merupakan Tuhan kita, yang mentadbir kita, yang mengurus kita, maka dengan siapa lagi kita memerlukan pertolongan kalau bukan dengan Allah? Maka di situ pertolongan ataupun sebarang rayuan hanya kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa susah, kita mohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa kita terbeban, kita banyak masalah, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak katakan bahawa kita ini hamba, kita ini lemah, kita ni tak ada apa-apa, tapi kita ada penguasa, kita ada pentadbir, kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semestinya kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Maka ustazah itu pun jawab, bija anak-anak didik ustazah.
Dia puji semua ni bijak, dia kata bijak anak-anak didik ustazah. Itulah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu Al-Malik. Allah itu nama dia Al-Malik, bahawa Allah itu penguasa, Allah itu pentadbir. Bukti nama Allah Al-Malik. Baik. Seterusnya kita tengok hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apa hukum dia? Kalau kita ni percaya bahawa Allah itu Al-Malik, Allah itu penguasa, Allah itu pentadbir, apakah hukum dia? Maka di sini dia kata hukum wajib. Okay, ini tengok ni. Kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Wajib. Maksudnya kalau kita tidak percaya, maka kita berdosa. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, wajib untuk kita beriman dan percaya bahawa Allah itu Al-Malik, Allah itu penguasa, Allah itu pentadbir. Okey. Dalil dia, bukti dia. Okey. Dalil di sini ada dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu Al-Malik. Di sini dia kata dalil naqli. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu penguasa, bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu pentadbir. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116, surah yang ke-23. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fata'alallahul malikul haqq, La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah itu Al-Malik. Apa pengertian, apa maksud dia? Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Ayat di sini kamu tengok sini, dia kata tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Di sini bukti menunjukkan Allah itu adalah pentadbir, Allah itu adalah penguasa kita. Itu bukti daripada surah Al-Mu'minun ayat 116. Maka itu dalil. Kalau orang tanya, apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu penguasa? Apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu yang mentadbir kita? Jadi kamu ambil ayat ni. Surah Al-Mu'minun ini jelas menunjukkan Allah itu menguasai seluruh alam. Allah itu ketua. Baik. Itu dalil ataupun dalil naqli. Kalau dalil naqli, dalil naqli adalah dalil yang berkaitan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pula muka surat yang seterusnya. Okey, mereka tengah duduk tu tengah melakukan perbincangan. Melakukan perbincangan bersama dengan siapa? Dengan ustazah mereka. Okey. Jadi di sini dia terangkan mengenai kepentingan beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Apakah kepentingan ataupun apakah kebaikan kalau kita percaya dengan nama Allah Al-Malik? Apa kebaikan yang kita dapat kalau kita percaya bahawa Allah itu penguasa? Apakah kebaikan yang kita dapat kalau kita percaya bahawa Allah itu pentadbir? Di sini mereka jelaskan satu persatu. Sini proses ada letak dalam bahasa Melayu supaya kamu lebih faham lagi. Baik, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Maka yang pertama, kita tengok yang nombor satu ni, perempuan ni, dia kata apa? Setelah kita mempelajari nama Allah Al-Malik, ustazah tadi, ustazah hendak bertanya kepada kamu semua, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Apakah kebaikan? Apakah kepentingan? Apakah faedah? Kalau kamu beriman dengan nama Allah Al-Malik? Maka seorang pelajar perempuan menjawab, saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala jualah yang maha kaya dan maha bijaksana. Dia kata, kalau kita ni
kita sedar bahawa Allah itu penguasa, Allah itu ketua, Allah itu pentadbir, maka kita ni sentiasa akan menjadi bersyukur, menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Kita nak sombong, kenapa kita sombong? Kita nak kata kita ni kaya, tapi Allah Maha Kaya. Kita nak kata kita ni pemimpin, kita ni lebih kuat, Allah lebih kuat. Jadi di situ kita akan sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita dan meninggalkan sifat sombong. Itu kelebihan yang pertama ataupun kepentingan yang pertama. Baik, kemudian yang ketiga, yang lelaki ini. Pelajar lelaki ini dia kata apa? Menyedarkan kita kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik tadi, menyedarkan kita, memberikan kesedaran kepada kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Oleh itu saya akan tekun beribadah dan berdoa sebagai tanda beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Okey, yang lelaki ini dia ada 3 isi yang menunjukkan kepentingan beriman dengan nama Allah. Yang pertama ialah kita sedar bahawa kita ni makhluk yang lemah, kita ni insan yang lemah dan kita memerlukan Allah. Yang kedua, sentiasa mengharap pertolongan Allah. Kita lemah, kita minta tolong dengan Allah. Kita susah, kita minta tolong dengan Allah. Kita dalam kesulitan, kita dalam kepayahan, kita minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang lain, jangan minta dengan benda-benda yang tak betul, tapi kita minta dengan Allah. Berdoa dengan Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Dan yang ketiga ialah tekun beribadah dan berdoa. Memperkuatkan lagi hubungan kita dengan Allah dengan cara beribadah dan menunjukkan betapa kita ni hamba Allah, maka kita beribadah dan sentiasa berdoa, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ni ada pelajar perempuan ni baju putih ni dia sambung pula. Apalagi kepentingan yang lain kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, dia kata menjadikan kita sentiasa menghargai alam yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mulai sekarang, dia kata mulai sekarang saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Dia kata ini juga merupakan kepentingan, sentiasa menghargai alam. Alam ni Allah cipta dengan penuh cantik. Allah tengok, kita tengok bagaimana keadaan alam. Kita tengok, kita pergi ke tepi pantai, kita tengok macam mana Allah jadikan pantai yang sangat cantik. Adakah kita perlu rosakkan pantai dengan membuang sampah merata-rata? Adakah kita melakukan kekotoran terhadap benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh. Maka untuk kita nak tunjukkan bahawa kita ni betul-betul menghargai ataupun rasa bersyukur dengan pemberian Allah, maka sentiasa menghargai alam, tidak membuat kerosakan kepada alam dan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Baik. Jadi di sini ada berapa ni? Banyak kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu boleh cuba faham ataupun kalau hafal, alhamdulillah. Ingat dalam kepala kamu supaya kamu tak lupa antara cara untuk kesan ataupun kepentingan ataupun faedah kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey, saya itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada pembelajaran yang seterusnya, dan jangan lupa siapkan latihan yang disediakan di penghujung ataupun latihan yang ada disediakan dalam Google Classroom. Kita berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.